Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini adalah cerita. Kita mulakan dengan perkembangan terkini yang kami siarkan sebentar tadi. Ini berkaitan dengan surat warkah UMNO kepada Yang di-Pertuan Agong, di mana UMNO hari ini mengesahkan 2 warkah telah diutuskan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, masing-masing bertarikh 30 Julai dan 4 Ogos lalu. Menerusi laporan portal UMNO online, kedua-dua warkah tersebut ditandatangani Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Memetik surat bertarikh 30 Julai, Ahmad Zahid yang juga Ahli Parlimen Bagan Datuk memaklumkan warkah tersebut diutuskan kepada Sultan Abdullah bertujuan mempersembahkan surat akuan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang membuat perakuan menarik balik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jelas Ahmad Zahid lagi pendirian itu seiring dengan keputusan UMNO yang diputuskan melalui resolusi Majlis Kerja Tertinggi MKT pada 7 Julai lalu. Baik, sementara itu dalam surat tarikh 4 Ogos, Ahmad Zahid memperincikan 14 nama ahli parlimen UMNO termasuk beliau yang telah menandatangani surat akuan penarikan sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional PN dan Perdana Menteri. Mereka antaranya Datuk Seri Najib Tun Razak, Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Ahmad Maslan, Pontian, Datuk Syamsul Anwar Nasarah, Lenggong, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, Baling serta Datuk Azrina Osman Said, Pengerang. Selain itu turut menandatangani surat akuan tersebut adalah Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin, Datuk Ahmad Jaslan Yaakob Macang, Datuk Niza Zakaria Parit, Datuk Ahmad Nazlan Idris Jerantut serta Ramli Muhammad Nur Cameron Highland. 3 lagi ahli parlimen masing-masing Datuk Muhammad Alamin Kimanis, Tan Sri Noh Omar Tanjung Karang serta Tengku Razali Hamzah Gua Musang. Dan setakat surat tersebut diwarkahkan, Ahmad Zahid berkata 14 ahli parlimen berkenaan tidak menarik kembali surat akuan mereka. Itu apa yang kami bawakan dan akan kami muatkan di laman web kami astroawani.com dan akan kami lihat sepanjang buletin Awani dan juga Awani 745. Saya ringkaskan, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang bersusah payah, yang adakan masa, yang adakan usaha untuk isteri saya sepanjang berlakunya kejadian ni. Saya ucapkan terima kasih atas usaha, atas solat hajat, atas bacaan Yasin, atas sedekah, atas arwah isteri saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah yang dapat membalas budi itu. Saya balikkan semua doa-doa tu untuk kalian semua. Saya doakan semoga semuanya diberkati, dilindungi dan dirahmati insya-Allah. Syuib pada anak-anak macam mana Syuib? Masa ni anak saya belum tahu lagi, so saya bawa balik dan saya baru nak bagi tahu dia insya-Allah. Doakan semoga usaha saya dipermudahkan. Saya memang ucapkan jutaan terima kasih kepada semua orang yang terlibat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehadiran anak keempat, Ayash Afan, diganti dengan pemergian isteri tercinta Siti Sarah Raisuddin akibat COVID-19. Bukan mudah sebenarnya, tidak ada kata dapat mengungkap mungkin segala rasa kehilangan insan tercinta. Allahyarham Siti Sarah antara yang dijemput ilahi dalam bertarung dengan COVID-19, dan saya ingin membacakan sedikit nukilan sahabat saya yang ditulis di Facebook selepas mendapat perkabaran ini pada hari ini, di mana antara perkara yang paling saya tidak suka dalam kerjaya saya sebagai wartawan ialah menulis berita pemergian orang yang pernah saya kenal dan pernah bersahabat dengan saya. Siti Sarah Raisuddin antara artis yang saya kenal baik dengannya. Semasa saya menyewa flat PKNS di AU3 Keramat dulu, saya dan keluarga Siti Sarah berjiran. Saya melihat bagaimana dia bertatih, merangkak, berjalan dan berlari dalam kerjanya sebagai penyanyi. Hampir 2 dekad mengenalinya. Siti Sarah tidak pernah berubah, sentiasa rendah diri, tak pernah kedekut senyuman, ramah dan pemurah. Dan saya nak bawakan penulis nukilan ini, editor Astro Awani, Sarudin Mustafa yang bersedia pada ketika ini. Cik Din, ini adalah satu luahan rasa peribadi Cik Din yang mengenali lebih 2 dekad Allahyarham Siti Sarah. Saya tidak mengenali secara peribadi, Cik Din mengenali secara peribadi. Bagaimana rasanya dan juga mengenali seorang Siti Sarah, Allahyarham Siti Sarah ini, baik secara profesional selaku wartawan dan juga selaku editor dan juga secara peribadinya. Kongsikan bersama dengan kami, Cik Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terlebih dahulu saya ingin menyatakan, zahirkan betapa luluh dan sayunya perasaan saya pada awal pagi hari ini sekitar 5.30 bila menerima kiriman WhatsApp daripada kenalan mengatakan Siti Sarah sudah pun kembali ke rahmatullah. Saya menggigil sebetulnya ketika menerima berita itu kerana semalaman 2 hari sebelum itu saya tak bertidur memikirkan, mendoakan supaya Allah memberhadirkan keajaiban agar beliau kembali pulih daripada wabak COVID-19. Namun, seperti yang telah ditentukan di Lauh Mahfuz, hayat Siti Sarah berakhir pada usia 36 tahun pada awal pagi ini. Sebaik mendengar kabar duka itu, fikiran saya melayang, terawang-awangan membawa kembali kepada momen-momen yang pernah saya lalui bersama Allahyarham, khususnya ketika di awal penglibatan beliau sebagai seorang artis. Seperti yang saya tulis di Facebook, kami pernah berjiran. Saya tinggal di flat 2 bilik. Beliau bersama keluarga tinggal di Pengsepuri 3 bilik. Sering berjumpa sebab saya juga punya hubungan yang baik dengan ayah beliau, iaitu Encik Rais bin Hamzah, yang juga seorang penyanyi sekitar tahun 80-an dulu. Apabila mengetahui bahawa saya ni reporter, jadi kemesraan tu muncul dengan secara natural. Bagaikan ada magnet yang menarik hubungan kami, saya dan juga beberapa teman wartawan lain yang kebetulan pun tinggal berdekatan dengan rumah Siti Sarah. Hubungan jadi akrab apabila mereka merujuk kepada kami soal bagaimana mahu membawa Siti Sarah ke gelanggang arus perdana industri hiburan. Dan keakraban saya dengan dia juga bermula apabila saya sering menjadi juri ketika pelbagai pertandingan karaoke yang disertai oleh Allahyarham Siti Sarah. Saya masih ingat antaranya pertandingan nyanyian di Menara Kuala Lumpur yang saya melihat dengan mata saya sendiri kehebatan beliau menyanyi ketika itu. Lepas itu di beberapa segi pertandingan lain juga saya kebetulan menjadi juri dan beliau salah seorang peserta. Sehinggalah pada kemuncaknya apabila beliau menyertai pertandingan bintang URTV, anjuran majalah URTV, ketika saya berkhidmat di Utusan Melayu, beliau menjadi juara. Dari situ, permulaan kejayaan beliau yang saya lihat cukup kemas, cukup yakin, perhatian mula diberikan oleh media, perhatian mula diberikan oleh masyarakat sehingga membariskan Siti Sarah sebagai seorang penyanyi terbaik. Dan daripada momen itu sehingga ke hari terakhir beliau meninggal, saya dapat simpulkan Siti Sarah tidak pernah berubah dari aspek karakter kepribadian. Kesederhanaan, rendah diri, kemesraan, sense of humor yang sangat tinggi masih kekal dalam diri Allahyarham Siti Sarah. Justru pemergian ini saya fikir bukan sahaja mengejutkan saya, tetapi kepada kebanyakan rakan-rakan media yang mengenali beliau secara peribadi tergamam. Kerana COVID telah merajut nyawa seorang sahabat, nyawa seorang ibu kepada 4 cahaya mata, terutama untuk bayi yang baru dilahirkan Najib. Saya fikir bagaimana kita, kalau kita nak ceritakan keluluhan kita, cuba kita bayangkan pula bagaimana luluhnya perasaan suaminya Syuib. Saya tidak dapat gambarkan bagaimana Syuib dapat melalui kehidupan ini tanpa kehadiran seorang isteri yang sentiasa support dia, sentiasa berada di sisi beliau ketika susah dan senang. Dan saya amat yakin pemergian Siti Sarah telah meragut sepenuhnya kekuatan yang ada pada Syuib selama ini. Encik Din, ramai mungkin berpendapat bahawa apabila seseorang individu itu memasuki industri seni ini, perjalanannya mudah, pendapatannya mungkin lumayan. Tetapi bukan itu yang Siti Sarah lalui. Banyak anak liku, kalau diperceritakan juga oleh rakan setugas Ehsan Yahya juga ketika majlis perkahwinan mereka, pada ketika itu mereka tidak mempunyai wang yang banyak pun untuk melangsungkan perkahwinan, tapi mereka berkahwin dengan secara sederhana dan membina bersama-sama mungkin pendapatan mereka, keluarga kecil mereka sehingga kepada tahap ini selepas pemergian Allahyarham Siti Sarah sendiri. Cik Dis pasti mengetahui cukup dekat perjalanan suka duka Siti Sarah ini, hilang sekejap dari radar industri mungkin, kembali ke dalam radar industri melalui Gegar Vaganza sebagai contoh. Apa yang boleh diceritakan kepada penonton yang mungkin tidak tahu perjalanan duka seorang Siti Sarah yang penuh ketabahan ini?
saya seperti yang saya katakan, saya melihat bagaimana Allahyarham bertaktik, merangkak, berjalan dan berlari dalam industri hiburan pada awal. Namun pada satu peringkat itu ada sedikit ketergelinciran. Saya tidak tahu di mana silapnya, di mana nama secara agak menjunam jatuh. Barangkali, saya rasa barangkali ketika itu faktor kelahiran program reality telah mengaburi mata audiens, mengaburi mata masyarakat untuk menyokong kepada artis-artis yang lahir daripada pertandingan yang bukan berteraskan populariti. Tumpuan orang ramai adalah kepada penyanyi reality yang kita tidak boleh menafikan bahawa ketika itu trend menuntut ataupun trend itu menjadikan tumpuan orang kepada program reality. Dan ketika disebabkan program reality melahirkan ramai bintang menjadi masyhur, menjadi fenomena, menyebabkan artis-artis seperti Sarah Raisuddin dan beberapa artis lain tenggelam. Kita tidak boleh menyalahkan mereka kerana ketika itu keadaan yang melakukan sedemikian rupa. Dan saya memahami bagaimana Sarah melalui fasa hidup yang sukar ketika itu. Namun, seperkara yang saya kagum mengenai Allahyarham ialah beliau seorang yang tidak mudah kecewa, tidak mudah mengalah, dan beliau berikrar. Saya pernah berborak dengan dia berikrar cakap, abang, saya akan berjanji satu hari nanti saya akan buat comeback yang besar. Dan juga dia menyatakan betapa kecintaan, rasa hormat, kasih sayang kepada suami itu sangat tinggi. Dan dikatakan, susah macam mana pun Syuib, saya akan setia bersama-sama dengan suami saya. Kerana itulah cinta saya, itulah kasih sayang saya. Dan Syuib dan Sarah membuktikan kerja keras mereka akhirnya memberikan pulangan yang baik. Akhirnya mengubah nasib dan kehidupan mereka. Saya melihat mereka bijak merencana kehidupan selepas melihat kegagalan ataupun kesilapan yang berlaku untuk satu tempoh yang agak lama juga, ya Najib? Cik Din, mereka juga memulakan perniagaan. Bukan itu sahaja. Selepas pemergian Allahyarham, saya melihat di media sosial ramai berkongsikan kerja amal ataupun kebaikan yang dilakukan oleh Allahyarham sendiri. Antaranya saudara Nadir yang kita selalu berhubung di Gaza sebenarnya, di mana Allahyarham sempat melakukan korban seekor lembu. Bukan murah ya. Ini antara yang dilakukan dan tidak mahu dikongsikan, tapi diizinkan perkongsian itu untuk mengajak orang ramai, untuk memberikan semangat kepada orang ramai untuk sama-sama berkorban. Ini antara kebaikan yang kita dengar selepas pemergian Allahyarham. Bagaimana untuk kita memahami bahawa segala kebaikan ini pada akhirnya individu melalui kesusahan itu sedar bahawa ramai insan di luar sana yang susah dan juga mereka ada empati itu untuk Allahyarham sendiri melakukan kebaikan. Pada pandangan Cik Din sendiri, Siti Sarah Raisuddin, adakah memang sebegitu karakternya? Saya amat percaya kebudimanan dia, sifat dermawan ataupun sifat pemurah Siti Sarah ini adalah bertitik tolak kepada latar belakang kehidupan beliau. Saya bukan mahu merendahkan, tapi kalau melihat daripada bagaimana perkembangan beliau semasa beliau kecil, remaja, Siti Sarah seperti kebanyakan golongan sederhana, pada orang yang biasa yang tinggal di sebuah pangsa puri dan hidup sangat sederhana, tidak pula menghadiri sekolah swasta ke ataupun sekolah antarabangsa, sekolah biasa. Dan dia melihat betapa bapa beliau pernah melalui saat yang susah juga ketika menjadi seorang artis. Seperti mana semua sudah maklum, bapa Allahyarham ialah Raisuddin Hamzah, seorang penyanyi yang popular di sekitar 80-an. Namun rezeki Raisuddin pun tidak begitu lama, tidak bertahan lama sebagai penyanyi. Jadi mungkin Sarah melihat bahawasanya untuk menjadi seorang artis itu, ia memerlukan pengorbanan dan juga sifat kemurahan. Kerana pada hujungnya, pada akhirnya ia akan memberikan hikmah yang besar. Saya katakan begini kerana saya melihat bagaimana depan mata sendiri betapa dermawannya Siti Sarah ini. Betapa beliau tidak boleh melihat orang lain susah. Dan seperkara lagi yang saya amat yakin kenapa rezeki dia sangat murah, apabila beliau Allahyarham sering meletakkan keluarga sebagai keutamaannya. Ibu dan ayah sentiasa menjadi prioriti dalam kehidupan beliau. Adik-adiknya, kawan-kawan yang susah, beliau akan sampai dulu untuk menghulurkan bantuan.
Jadi saya melihat aliran rezeki itu tidak putus hanya kerana sifat kebaikan, kemurahan itu. Dan saya percaya dan saya tidak terkejut melihat doa-doa yang diutuskan, nota-nota yang indah, yang sedih oleh ramai orang di sosial media menterjemahkan. Itulah karakter seorang yang akan dikenang apabila di akhir hayatnya. Subhanallah, saya melihat pengakhiran secara itu sangat-sangat menakjubkan dan saya amat mencemburui. Dan saya yakin ramai juga orang lain mencemburui bagaimana seorang artis membina nama, membina reputasi, membina rasa hormat kepada masyarakat bukan hanya kerana bakat nyanyiannya tetapi kerana karakter atau kepribadian yang menawan itu saja. Dan juga mungkin terakhir sekali, Cik Den, saya tahu sudah meluahkan rasa itu di laman Facebook Cik Den. Panjang dituliskan nukilan itu. Kami membacanya, mungkin kebanyakan rakyat Malaysia tidak membacanya. Mungkin kata terakhir saya memberikan ruang sedikit kepada Cik Den untuk menyampaikan kepada keluarga, khususnya Syuib, atas pemergian Allahyarham. Tentu sekali buat Syuib, saya tidak tahu macam mana beliau akan kembali. Kalau saya berada di tempat dia, saya rasa saya akan buntu. Saya akan serabut kira rasanya. Memikirkan orang yang kita sayang, yang hidup bersama kita lebih sedekat, tiba-tiba pergi hanya kerana COVID. Allahu Akbar. Berat semua juga ini. Namun saya amat yakin ada hikmah yang besar yang Allah janjikan untuk Syuib dan anak-anak, khususnya untuk bayi yang baru lahir. Saya berdoa memanjatkan kesyukuran doa kepada Allah supaya memudahkan kehidupan mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dan saya juga ingin mengajak seluruh kawan-kawan rakan selebriti dan rakan media, ayo kita sama-sama insafi pemergian Sarah ini yang telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada jiwa dan emosi kita. Saya percaya seluruh rakyat Malaysia bersetuju dengan saya bahawa pemergian Sarah ini telah membuka mata bahawa pengakhiran yang husnul khatimah itulah yang kita dambakan dalam hidup. Kepada semua rakyat Malaysia, sekali lagi, jangan kita leka dan jagalah diri. Kita tak tahu jangkitan COVID ini sangat membahayakan dan itu saja Najib. Saya silang kata-kata lagi. Okey, Cik Den, terima kasih kerana berkongsikan momen-momen yang saya percaya tidak semua dapat melalui. Saya tidak dapat melalui, ramai sebahagian besar kita tidak dapat melalui. Cik Den melalui, bersama-sama membesar, mungkin melihat Allahyarham Siti Sarah membesar 2 dekad dalam membangunkan kerjaya dan sebagainya. Terima kasih kerana berkongsikan rasa dan pengalaman itu. Bukan itu sahaja, kita melihat bahawa pemergian Allahyarham Siti Sarah ini merupakan salah seorang sebenarnya dalam ramai beribu yang telah pergi menghadap ilahi akibat pandemik COVID-19. Bukan mudah, mungkin tidak ada kata, tidak ada rasa yang boleh kita ungkapkan kehilangan individu-individu ini. Keluarga terdekat, sudah pasti kami di Astro Awani sentiasa mendoakan buat keluarga Allahyarham Siti Sarah dan juga rakyat Malaysia yang kehilangan orang tercinta, orang tersayang, ahli keluarga, anak, ibu, bapa dan sebagainya, dan juga buat ahli keluarga yang masih lagi bertarung dengan COVID-19 di hospital. Kami sentiasa mendoakan, kami sentiasa membawakan laporan untuk sentiasa mengingatkan orang ramai pematuhan SOP dan sebagainya. Bukan sahaja rakan media yang berkongsi rasa tentang kehilangan Allahyarham, tapi juga rakan industri, rakan artis juga. Saya pada jam ini bersama dengan salah seorang rakan industri yang mengenali rapat Allahyarham Siti Sarah, iaitu Misha Omar yang berada di talian pada ketika ini. Assalamualaikum. Kak Misha, boleh dengar saya? Kak Misha, hari ini hari yang saya kira cukup duka buat industri kerana kehilangan sebutir intan permata Allahyarham Siti Sarah. Misha ini mempunyai pengalaman yang saya boleh sifatkan rapat menyertai bintang RTM 2001 tak silap saya bersama dengan Allahyarham pada ketika itu. Kalau boleh dikongsikan kali pertama mungkin mendengar perkabaran pada awal pagi hari ini, Kak Misha boleh kongsikan. Okay, sebenarnya jiwa saya tak tenteram ever since kita dapat perkabaran yang Allahyarham sekeluarga dijangkiti COVID-19 kan. Jadi waktu tu my concern masa tu sebab Allahyarham kan wanita yang mengandung, mempunyai risiko yang tinggi. Tapi bila kita tengok update dekat Instagram dia tu, macam
oh dia kata dia tak ada symptom and everything macam seems to be okay. Tapi kita tengoklah dia ada buat video memasak. Dia seorang yang periang, jadi dia akan do something yang dia tak akan share kedukaan dia. Dia cuma nak bagi kita semua happy je tengok dia kan. So tiba-tiba bila tengok keadaan dia, ada Syuib upload waktu malam yang Allahyarham berangkat ke HUKM gara-gara oksigen yang rendah. Jadi sejak itu sebenarnya jiwa saya tak tenteram. Selalulah saya tengok Instagram update daripada suami Allahyarham, tengok nak pantaulah keadaan kesihatan dia dari situ dari semasa ke semasa. Dan apabila ada group of friends buat bacaan Yasin dan sebagainya, jadi kita join sekali, dari situ kita dapat tahu keadaan Allahyarham. Dan sehinggalah ke hari ini segalanya berlaku begitu pantas sekali. Jadi kalau orang tu orang baik, Allah takkan tunggu lama kan. Dia bagi kita momen sebentar je untuk kita share great moment dengan dia. Kak Misha, kalau boleh dikongsikan, kerana perjalanan Kak Misha dan juga Allahyarham panjang sekali dalam industri. Momen itu ada banyak yang berlaku yang mungkin penonton, peminat tidak menyaksikan. Apa antara yang paling diingati oleh Kak Misha sendiri yang mungkin boleh dikongsikan kepada penonton? Sebenarnya nama Misha Omar dengan Siti Sarah ni, dia memang duduk sebelah-sebelah sebab kita punya garis permulaan dalam kerjaya nyanyian kita tu memang di garisan yang sama. Dan jadi setiap acara kalau ada nama saya mesti ada nama dia, ada nama dia mesti ada nama saya. Jadi dan pertemuan kita selalu berlangsung dalam acara yang masing-masing nak kena tunjuk masing-masing boleh menyanyi dan sebagainya. Tapi dulu saya selalu tertanya, kenapalah kan kalau jumpa dengan Sarah mesti dalam acara pertandingan lagu, pertandingan menyanyi. Tapi sebenarnya itu adalah ruang yang terbaik yang Allah berikan kepada saya untuk mengenali sosok ni. Kalau saya tak selalu bersama dengan dia, kita tak kenal dia, kita tak tahu hati budi dia. Dan hari ini Allah beri kita ruang untuk kita kenal kepribadian dia. Jadi satu Malaysia jadi kenal dia. Sebab dia memang orang yang sangat periang. Dia ni manja. Saya pula jenis yang agak reserve. Jadi orang yang reserve ni tak boleh duduk sebelah Siti Sarah ni. Dia akan cuba juga untuk buat kita hype. Dia akan hypekan mood kita biar kita ceria macam dia. Dan dia orangnya yang mudah sangat berkata maaf. Kalau dia rasa macam ada benda yang dia buat tersinggung, Akak ampunkanlah Sah, dia kata. Dia panggil saya Kak Cah. Daripada kita bintang RTM bersama sampailah dia pergi, dia tak panggil saya Misha, dia panggil saya Kak Cah. Dan dia bahasakan diri dia Sah, bukan Sarah, Sah, dia cakap. So momen banyak, terlalu banyak, dan kita involve dalam konsert bersama-sama pada tahun 2019. Jadi bersama-sama juga compete untuk lagu masing-masing dalam anugerah juara lagu. Jadi masing-masing tu memang di tempat yang sama membawa lagu yang tersendiri, tetap juga berkongsi debaran yang sama, tanggungjawab yang sama. Jadi ya Allah, saya rasa macam hari ini adalah satu momen yang besar untuk kita semua mengenang segala kebaikan yang dah dia berikan pada kita semua. Kehilangan Allahyarham pastinya dirasai. Namun bagi seorang Misha Omar yang mengenali perjalanan seni Allahyarham Siti Sarah Resudin sendiri, apa yang boleh diperkatakan dalam bentuk tutur kata mungkin kehilangan itu kepada industri? Apa yang boleh disifatkan oleh Kak Misha sendiri? Kita kehilangan a true talent lah. Dia ni natural, dia tak payah bersusah payah. Sebab bila dia menyanyi tu, you can feel it. Saya selalu cakap dengan dia, saya cemburu dengan apa yang dia ada, especially bila dia nyanyi dalam nada-nada rendah. Lepas tu nanti dia cakap, tipu. Kita selalu sering saling memuji di antara satu sama lain sebab kita tahu kan dalam keadaan tertekan dalam industri, melalui sepak terjang dalam industri, hanya kita-kita je yang akan akhirnya memberi semangat kepada each other. So, saya kehilangan seorang rakan yang sangat positif orangnya.
sangat periang orangnya, yang selalu nak bagi orang rasa warm dengan dia. And takkan ada lagi lah that soulful singing dari Allahyarham Siti Sarah. Jadi sebenarnya soal Siti Sarah tu, kebaikan dia pun dah bertebaran. Kita jangan henti untuk mendoakan dia, dan paling penting sekarang ni perhatian kita, doa kita, care kita adalah pada Syuib dan 4 orang anak yang ditinggalkan. Jangan berhenti mendoakan dan teruskan memberi sokongan kepada Syuib dan keluarganya lah. Okey, terakhir sekali Kak Misha, sebelum kita melepaskan Kak Misha pergi, mungkin juga apa yang ingin disampaikan kepada Syuib mungkin juga telah disampaikan, tapi kalau boleh dikongsikan kepada penonton, apa juga yang ingin disampaikan kepada keluarga terdekat Allahyarham, iaitu Syuib dan juga anak-anak dan juga keluarga besar Allahyarham Siti Sarah sendiri. Kepada seluruh ahli keluarga, bertabahlah dengan kehilangan Allahyarham. Saya tahu ini bukan satu momen yang mudah untuk dilalui, tetapi janji Allah tu pasti kan, memang dia menghadirkan ujian tu kepada orang yang mampu melaluinya. Jadi melihat ketabahan Syuib tu memberikan satu benchmark yang luar biasa kepada suami-suami di luar sana. Dan saya sebenarnya melihat Allahyarham tu memang dia seorang pemuja Syuib. Jadi setimpallah bila kita tengok bagaimana Syuib menyantuni dia. Saya tengok tadi melalui awan ni secara live bagaimana Syuib macam tak nak pergi, tak nak tinggalkan makam Siti Sarah tu, berjalan, kemudian toleh lagi. Kalau tengok langkah dia longlai sangat. Jadi ini satu benchmark yang luar biasa. Jadi saya dengan segala harapan dan doa, saya salurkan sepenuhnya tenaga juga kepada Syuib. Semoga terus bertahan, terus kuat untuk menjaga keempat-empat anak yang ditinggalkan oleh Allahyarham. Dan sakit kehilangan orang yang meninggal ni, dia memang masa tu makin lama akan makin rindu. Jadi saya harap Syuib dan seluruh ahli keluarga akan diberikan ketabahan, dan kita semua sebagai yang menonton keajaiban yang berlaku pada hari ini dan menghargai setiap kebaikan yang ditinggalkan oleh Allahyarham tu, kita kena terus berikan sokongan, doa kepada mereka, seisi keluarga. Baik, Misha Omar, Kak Misha, terima kasih kerana berkongsikan rasa itu. Satu pengalaman yang tidak kita kelihatan untuk orang kebanyakan. Saya sendiri, orang peminat dan sebagainya, Kak Misha kongsikan pengalaman dan juga perhubungan bersama dengan Allahyarham Siti Sarah. Juga sudah pasti kita sentiasa mendoakan kekuatan ahli keluarga waris Allahyarham Siti Sarah sendiri untuk menghadapi detik-detik yang sukar ketika ini. Seperti Kak Misha sebutkan, tempohnya amat panjang untuk menerima. Mungkin sekarang ini kehilangan itu mungkin belum diterima sepenuhnya. Dalam tempoh seminggu, 2 minggu akan terasa kehilangan itu. Itulah yang memerlukan kita memanjat doa untuk supaya ahli keluarga, khususnya Syuib dan anak-anak, kekal tenang dan juga kuat melalui detik yang sukar pada ketika ini. Terima kasih Misha Omar, rakan artis, rakan seindustri yang bersama dengan Allahyarham Siti Sarah. Seperti yang Misha sebutkan, mereka ini kalau boleh sifatkan nama Misha Omar dan juga Allahyarham Siti Sarah adalah sebelah menyebelah. Sama tarafnya, sama hebatnya dalam industri, dan juga onak dan duri itu dilalui dan juga disaksikan oleh Misha Omar sendiri. Ini adalah cerita yang kami berikan mengenang pemergian Allahyarham Siti Sarah sejak daripada awal tadi kami membawakan, dan anda kalau yang terlepas boleh saksikan di asraqwani.com untuk kita bersama mengenang. Sudah pasti ini adalah salah seorang yang pergi menghadap ilahi disebabkan oleh COVID-19. Sudah pasti ini perjuangannya belum selesai. Buat kita Malaysia menuntut semua usaha pelbagai pihak, rakyat kita terus mematuhi SOP dalam keadaannya sukar pada ketika ini. Ya, kita memang penat, semua orang pun terasa kepenatannya, tidak boleh berjumpa, bersua keluarga dan sebagainya, tapi inilah pengorbanan yang perlu kita lakukan. Sekian saja cerita. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.